أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. اللهم إنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pertamanya saya mengucapkan terima kasih kepada pihak pentadbiran pengurusan Masjid Jami' Sultan Abdul Aziz Petaling Jaya atas kesudian untuk menjemput saya bersama-sama dengan sidang pendengar yang dikasihi sekalian untuk kita berkongsi beberapa mutiara ilmu insya-Allah di antara maghrib dan isya ini. Dan alhamdulillah, pertamanya marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala diberikan kita kesempatan, kesihatan, keafiatan dapat kita bertemu lagi pada kesempatan ini pada bulan Rejab. Kita pun lagi beberapa hari ataupun lagi beberapa bulan kita akan menuju ke bulan Ramadan. Bulan Rajab ini seperti mana yang dinukilkan oleh sesetengah ulama mengatakan bulan di mana kita mula bercucuk tanam untuk kita mempersiapkan diri sebelum menjelangnya bulan Ramadan, yang mana kita menuai hasilnya ibadat yang kita lakukan kita persiapkan bermula pada bulan Rajab ini. Dikatakan kenapa kita pada bulan Ramadan kita mungkin hanya bersemangat pada hari-hari pertama pada bulan Ramadan tersebut. Masuk pertengahan bulan Ramadan, kita semakin menurun semangat nak beribadat itu, dan pada akhirnya kita pada bulan Ramadan yang ujung-ujung itu semangat kita tidak seperti yang mula-mula sekali disebabkan tidak ada persiapan menghadapi bulan Ramadan tersebut. Kerana itulah ulama mengatakan bahawa sebaiknya kita mempersiapkan diri 2 bulan sebelum menjelangnya bulan Ramadan, iaitu pada bulan Rejab yang kita berada pada ketika ini. Bulan Rajab ini merupakan salah satu Ashhurul Hurum, merupakan bulan-bulan yang dihormati, yang diberikan kelebihan berbanding bulan-bulan yang lain. Bulan-bulan Hurum ini ada 4, iaitu pada bulan Rajab yang dinamakan Rajab Mudhar, dan juga 3 bulan setelahnya iaitu pada bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan juga bulan Muharram. Dan setiap amalan yang kita lakukan, sama ada perkara kebaikan ataupun sebaliknya, diberikan ganjaran berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita mempertingkatkan amalan kita pada bulan Rajab ini serta menjauhi segala larangan-larangan perkara-perkara maksiat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah pada kesempatan ini kita sambung topik kita yang kita bicarakan pada bulan yang lepas, iaitu berkenaan dengan sunnah Rasulullah, wajib ataupun sunat. Saya kira pada malam ini merupakan siri yang kedua, di mana pada siri yang pertama itu kita telah huraikan beberapa perkara-perkara yang menyentuh topik yang kita bahaskan ini. Sunat ini ataupun sunnah yang kita fahami ini perlulah kita telusuri maknanya daripada perkara yang sahih ataupun definisinya yang sebenar, definisi yang tepat. Kerana dengan pembawaan maksud yang benar itu dapatlah kita mendekatkan diri dengan kefahaman yang sebenarnya. Dalam masyarakat Melayu ini kita selalu kata sunat ataupun sebagainya. Sunat ini perlu kita fahami, iaitu di sana ada disebutnya sunnah ataupun sunat.
bukan sunat yang khatan tu tuan-tuan. Sunat yang diperjelaskan dalam ulama-ulama, sama ada dalam bidang fiqh ataupun hadis, apabila dikatakan sunnah itu ialah apa-apa perkara yang disandarkan kepada Nabi SAW, sama ada daripada perkataan Nabi, perbuatan Nabi ataupun takrir Nabi SAW. Sunnah ataupun dalam usul fiqh disebutkan, ataupun dalam perkara dalam ilmu fiqh disebutkan sebagai istihbab ataupun mandub ataupun nadbun. Kita dalam setiap apa yang kita kerjakan dalam kehidupan seharian kita ini tidak terlepas daripada 5 perkara, 5 hukum mukallaf, iaitu yang pertama, sama ada perbuatan itu berbentuk wajib, yang kedua berbentuk haram, yang ketiga berbentuk sunnah, yang keempat berbentuk perkara itu hukumnya harus, yang keempat, yang kelima ialah perkara itu merupakan makruh. Sunat di dalam erti kata di sini merupakan perkara yang sekiranya kita lakukan mendapat pahala, sekiranya ditinggalkan perkara tersebut tidak mendapat dosa. Kalau buat dapat pahala, itu dinamakan sunat. Tapi ada sunat yang kita fahami ini dalam sudut ilmu hadis, sama ada perkara itu satu ikutan daripada Nabi SAW, sama ada ia merupakan wajib diikut. Kalau tak ikut, maka akan dihukumkan sebagai perkara yang haram ataupun perkara yang menyelisihi sunnah Nabi SAW. Seperti mana yang kita definisikan sebelum ini, ialah apa-apa sahaja yang disandarkan kepada Nabi, maka itu merupakan satu sunnah. Ataupun juga dalam ilmu hadis, apa-apa perkataan daripada Nabi SAW ataupun daripada perbuatan Nabi SAW ataupun daripada takrir ataupun diamnya Nabi SAW mengakui perkara tersebut. Contohnya perkara ataupun hadis ataupun sunnah qauliyah ialah apa-apa yang terbit daripada mulut baginda Nabi SAW yang mulia. Contohnya Nabi SAW mengatakan, innamal a'malu binniyat. Hadis yang diriwayatkan oleh Amirul Mukminin Sayyiduna Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Nabi mengatakan, Nabi bersabda, setiap perbuatan itu dimulakan dengan niat. Maka ini disebutkan sebagai hadis ataupun sunnah qauliyah yang diperkatakan, disebut oleh Nabi SAW. Jadi innamal a'malu binniyat ini pastinya tuan-tuan, setiap apa yang kita kerjakan ini berdasarkan niat orang tersebut. Jadi dalam masa yang sama, hadis ini perlu kita hayati. Setiap apa yang kita laksanakan, perkara-perkara sama ada dari sudut ibadat ataupun adat, ada niatnya tersendiri. Kullu nafsin bima, ataupun balil insanu ala nafsihi basirah. Balil insanu ala nafsihi basirah. Manusia itu tahu apa yang dia kerjakan, apa yang dia niatkan perkara tersebut. Sama ada dia niatkan perkara kebaikan ataupun sebaliknya, masing-masing dah tahu. Sebab itu kita ni, mungkin ada sahabat-sahabat kita yang ditimpa dengan sifat ataupun perasaan was-was. Was-was ini, dia rasa dia tak niat lagi. Ketika berwuduk, kita tengok mungkin ada setengah orang yang dia ada ditimpa dengan was-was ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala sembuhkan mereka. Nak berwuduk tu, nak mulakan basuhan pertama pun susah. Dia mengambil masa yang begitu lama. Disebabkan was-was. Tanya kenapa was-was? Dia tak dapat nak dapat dia punya ta'yin, nak menjelaskan niat dia nak berwuduk tersebut. Sedangkan Nabi dah kata dah, innamal a'mal binniyat. Setiap amalan itu pasti didasari dengan niat. Yang pertama sekali dengan niat. Jadi hadis ini kepada orang yang was-was, cuba fahami dan tadabbur makna hadis ini. Setiap yang perbuatan kita ini pasti ada niatnya sebelum tersebut. Begitu juga kalau nak solat pun, dia nak angkat takbir pun, dia akan berulang-ulang kali. Masalahnya ialah berkisar tentang niat. Sedangkan setiap apa yang kita lakukan ini tuan-tuan, pasti didasari dengan niat. Itu merupakan satu contoh yang saya nak sebut kat sini, ialah contoh dari sudut Nabi SAW, sunnah dari segi perkataan Nabi SAW. Di sana juga ada dinamakan sunnah fi'liyah. Sunnah fi'liyah ini perbuatan Nabi SAW. Perbuatan Nabi SAW direkodkan sampai kepada kita melalui daripada sahabat-sahabat Nabi SAW ridwanullah alaihim ajma'in. Sahabat-sahabat inilah Nabi SAW ni, sahabat ini ialah mereka yang hidup pada zaman Nabi SAW, sempat bertemu dengan Nabi, berjumpa Nabi SAW walaupun seketika, beriman dengan Nabi SAW, dan dia meninggal dunia dalam keadaan pun beriman.
Kerana ada mereka yang cukup syarat-syarat ini sebagai yang kita sebut tadi, tapi mereka meninggal dunia bukan di atas agama Islam, maka tidak dinamakan sahabat. Jadi sahabat ini mereka yang bertemu dengan Nabi, hidup sezaman dengan Nabi SAW, beriman dengan Nabi SAW dan meninggal dunia sebagai seorang Islam. Maka ini definisi sahabat. Jadi sahabat ini melihat perlakuan Nabi SAW, maka mereka meriwayatkan perkara tersebut, perbuatan yang mereka lihat kepada Nabi SAW sampai kepada kita pada hari ini melalui nukilan-nukilan ulama hadis seperti contoh Al-Imam Bukhari, Abu Daud dan sebagainya sampai kepada kita, maka itu dinamakan sunnah fi'liyah, perbuatan yang mereka saksikan Nabi SAW lakukan perkara tersebut. Kerana itu Nabi SAW bersabda, sallu kama ra'aitumuni usalli, solatlah kamu seperti mana kamu lihat aku solat. Nabi SAW dia tak explain macam mana solat ni secara terperinci, nak rukuk sekian-sekian, tak. Nabi SAW melakukan perkara tersebut dan disaksikan oleh para sahabat. Jadi ini merupakan contoh sunnah fi'liyah. Begitu juga Nabi SAW mengatakan, bersabda, khudhu anni manasikakum, lihatlah ataupun ambillah daripada aku manasik sebagai ibadat haji bagi kamu. Jadi Nabi SAW dalam kita, contohnya dalam ibadat haji ini, Nabi SAW tidak menunjukkan secara satu persatu dengan terperinci. Nabi lakukan dengan perkataan, dan ada beberapa ketika Nabi SAW membuat perkara tersebut melalui tingkah laku Nabi SAW. Apabila kita lihat macam mana Nabi SAW mengerjakan haji, maka Nabi SAW ajar para sahabat ikut, dan antara hadis yang panjang meriwayatkan Nabi SAW dalam manasikul hajj ialah hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Jadi ini merupakan satu contoh Nabi SAW sunnah fi'liyah, ialah apa yang dilakukan oleh Nabi SAW melalui tingkah laku Nabi SAW. Dan yang ketiga ialah sunnah taqririyah. Sunnah taqririyah ini bila mana Nabi SAW mengakui perkara tersebut. Contohnya apabila seorang sahabat menerima upah daripada ruqyah ataupun bacaan jampi daripada surah Al-Baqarah kepada satu penduduk, dia ambil upah, maka Nabi SAW memberikan ikrar ataupun memberikan perakuan kepada perbuatan tersebut. Nabi tak larang. Begitu juga Nabi SAW apabila sahabat offer kepada dia biawak padang pasir, maka Nabi SAW tak makan, tapi dalam masa yang sama Nabi tak menegah perbuatan tersebut. Nabi mengakui perkara itu boleh, maka itu merupakan satu sunnah taqririyah. Dan sunnah-sunnah yang saya sebut tadi ini, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dia ada pelbagai jenis pula. Anwa'us sunnah ini mutanawwi'ah, dia ada pelbagai. Antaranya ada sunnah yang merupakan af'alul ibadah, af'alul ibadiyah. Ada yang dinamakan af'alul khassah dan ada yang dinamakan af'alul adiyah ataupun jibilliyah yang saya pernah sebut pada siri sebelum ini. Perkara jibilliyah ini ialah yang merupakan, saya rasa, nadi utama tajuk kita pada malam ini. Adakah satu perbuatan Nabi SAW itu, apa yang Nabi lakukan, apa yang ada pada Nabi itu wajib kita contohi, ataupun apa sebenarnya yang perlu kita contohi, yang merupakan perkara yang tidak kita lakukan seperti mana yang ada pada Nabi SAW. Af'al ibadiyah ini yang mungkin kita akan sebut beberapa hadis pada penghujung perkongsian ini, ialah perkara-perkara yang Nabi SAW lafazkan dan ada ganjaran pada perbuatan tersebut. Jadi apa-apa perkara ini perlulah kita ambil direct daripada Nabi SAW, mencontohi Nabi SAW. Kerana sebaik-baik suri teladan ialah Nabi SAW. Walaupun kita pernah lihat ada mungkin manusia yang begitu hebat dari sudut pencapaiannya pada ketika ini, tapi perlulah kita semak semula muhasabah diri kita. Kerana ikutan kita ini seperti mana yang Allah Subhanahu Wa Taala tegaskan dalam Al-Quranul Karim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nabi, Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kita nak cari example, nak cari peribadi yang perlu kita ikuti, bukanlah orang-orang yang mungkin kita rasa terlalu hebat, tetapi yang perlu kita ambil semata-mata ialah Nabi SAW. Nabi inilah yang akan memberikan kita syafaat. Bukan saya Nabi mengajarkan kita perkara-perkara yang bermanfaat kepada dunia kita, macam mana kita nak beramal dan sebagainya, tapi Nabi lah yang akan menyelamatkan kita, memberikan kita syafaat pada hari kiamat nanti. Jadi mengapakah tidak kita
mengambil sepenuhnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan demi sesungguhnya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam ada satu ikutan yang cukup baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan kepada kita satu panduan. Antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam menggalakkan kita untuk solat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Nabi katakan khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat yang dikerjakan sebelum solat subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Pada hari ini kita lihat kekayaan itu hanya material semata-mata, tapi percayalah kita kepada janji Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa siapa yang lakukan 2 rakaat solat sunat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Begitu juga hadis yang kita bacakan pada siri yang lepas, Nabi sallallahu alaihi wasallam beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala lebih daripada 70 kali sehari. Walaupun Nabi ini merupakan maksum, tapi sebagai satu motivasi kepada kita, kita ini perlulah melazimi istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan af'alul ibadiyah, perkara ibadat yang tidak perlu kita contohi daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada merupakan sunnah yang kedua, ialah af'alu khassah, perkara sunnah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam buat tetapi hanya khusus kepada Nabi semata-mata. Tidak kepada orang-orang mukmin, tidak kepada orang selain daripada baginda. Ia merupakan sunnah kerana ia dilakukan oleh Nabi, tetapi hanya Nabi sahaja yang boleh buat perkara tersebut. Apakah dia, tuan-tuan? Iaitu menghimpunkan isteri lebih daripada 4 orang dalam satu masa. Kerana Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab berfirman, khalisatan laka min dunil mu'minin. Menghimpunkan isteri lebih daripada 4 itu hanya khusus kepada engkau, wahai Muhammad, tidak kepada orang-orang selain daripadamu, daripada kalangan orang-orang yang beriman. Maka ini merupakan sunnah, tapi tak boleh kita ikut, tuan-tuan. Menghimpunkan isteri daripada 4 ini hanya lebih daripada 4 ini hanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana kita ini kepada kaum lelaki, kepada orang-orang muslim, lelaki muslim, hanya boleh berkahwin maksimum dalam satu masa ialah 4 orang. Fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Ini saya rasa suami di luar sana saya rasa hafal ayat ini. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna. Kahwinlah akan kamu daripada perempuan-perempuan itu 2 atau 3 atau 4. Kalau tak mampu nak berlaku adil, maka cukuplah dengan seorang. Tapi dalam ayat Al-Quran ini, maksimum boleh kahwin dalam satu-satu masa menghimpunkan isteri hanya 4 orang saja. Adapun Nabi SAW diriwayatkan ada isterinya lebih daripada 4 orang. Dalam beberapa kitab sirah mengatakan Nabi SAW berkahwin ataupun isterinya hampir 11 orang. Antaranya, tapi yang pertama sekali ialah Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Setelah meninggalnya Khadijah, baru Nabi sallallahu alaihi wasallam berkahwin dengan wanita-wanita yang kita kenali sebagai ummahatul mukminin. Antaranya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, dan selain baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkahwin dengan wanita-wanita yang merupakan isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini merupakan khusus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bila mana kita tahu perkara tersebut, janganlah kita kata macam mana boleh kahwin lebih daripada 4. Itu merupakan sunnah. Tapi ini merupakan sunnah yang khusus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah katakan khalisatan lak min dunil mu'minin. Perkara tersebut hanya khusus kepada engkau, tidak kepada selain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada juga sunnah yang merupakan af'alul adiyah, perkara-perkara yang merupakan adat ataupun kita sebut sebagai jibiliyah. Apakah perkara ketiga ini? Iaitu Nabi SAW melakukan perkara tersebut kerana baginda merupakan bashar, bukan merupakan sebagai seorang Nabi. Kerana Nabi SAW ini sudah tentu merupakan makhluk yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia yang terbaik pernah Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan, penghulu segala Nabi dan Rasul. Tetapi dalam masa yang sama, kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan pesuruhnya, messengernya daripada kalangan manusia itu sendiri. Kalaulah
Nabi ini diutuskan daripada kalangan bukan manusia, daripada malaikat seperti contoh. Mungkin ada alasan bagi manusia untuk menolak dakwah risalah tauhid tersebut, kerana mengatakan malaikat bolehlah, tak ada hawa nafsu. Tapi kehebatan, kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala membangkitkan Rasul itu daripada manusia itu sendiri. Jadi tidak ada alasan untuk manusia tidak menerima risalah tersebut, kerana sama-sama manusia. Cuma membezakan bahawa Nabi dan juga manusia biasa ialah Nabi ini diberikan beberapa keistimewaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan wahyu direct daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi tersebut, ataupun melalui perantaraan Jibril AS, maka diberikan beberapa kelebihan kepada Nabi. Dalam masa yang sama, tidak menolak ciri manusia yang ada pada Nabi tersebut. Bukan Nabi sahaja, bahkan Nabi-Nabi sebelum baginda pun begitu. Mereka ini manusia, berjalan, makan, tidur dan sebagainya seperti manusia biasa, tetapi yang membezakan ialah bagaimana cara mereka melakukan perkara tersebut. Jadi apabila kita berbicara tentang af'al adiyah ini, sunnah dari sudut adat ataupun jibiliyah, ialah kita lihat kepada perkara hai'ah dia, bentuk macam mana perkara tersebut, bukan disebabkan zat perkara tersebut. Contohnya Nabi SAW tidur seperti kita, maka itu bukan sunnah untuk kita katakan kita tidur kerana Nabi pun tidur. Tetapi yang tepat ialah bagaimana adab yang diajar oleh Nabi SAW ketika tidur dan juga sesudah tidur seperti contoh. Bukan semata-mata perkara tidur itu merupakan sunnah, tetapi apa yang diajar oleh Nabi SAW dalam melakukan perkara tersebut. Nabi pun makan, manusia pun makan, tetapi bagaimana Nabi SAW, adab Nabi makan, ada doanya, doa lepas makan, itu merupakan sunnah yang perlu kita ikut. Bukan disebabkan makan tersebut, tetapi ialah apa yang diajar oleh Nabi SAW dalam perlakuan sunnah dalam makan tersebut. Ia membezakan antara niat ataupun niat yang kita sebut pada awal tadi, innamal a'malu bin niyat, sama ada perkara itu membezakan perkara yang merupakan adat ataupun ibadat. Makan ini merupakan adat, tetapi sekiranya kita menerapkan apa yang Nabi SAW ajar kepada kita, maka ia menjadi ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ibadat secara tidak langsung. Begitu juga ia merupakan satu perkara yang diajarkan oleh Nabi SAW, kerana Nabi itu manusia, bukan kerana Nabi SAW itu dalam perlakuan tersebut sebagai seorang jawatannya Nabi. Jadi Nabi SAW mengajarkan kepada kita adab-adab dalam perkara tersebut. Contohnya Nabi SAW dalam pemakaian baginda Nabi SAW. Yang wajib dalam berpakaian ini ialah kita menutup aurat, berpakaian kemas. Kalau kita nak lihat pada zaman Nabi SAW hanya mengenakan ridak dan juga izar. Macam yang kita tengok pada kita berihram kan, ada kain ihram yang diletakkan di atas dan di bawah. Adakah kita perlu keluar daripada rumah pada ketika ini dengan pakaian sedemikian? Tidak tuan-tuan. Apa yang Nabi SAW tekankan ialah berpakaian kemas, berpakaian baik, mengikut adat dalam perkara, dalam situasi tersebut. Kita perlu lihat dari sudut ikhtilaf zaman dan juga makan. Pakaian kita ini perlu seiring dengan masa tersebut dan juga pada suasana tempat tersebut. Sekiranya kita memakai satu pakaian yang syuhrah, walaupun mungkin kita lihat Nabi SAW ataupun dalam realiti ataupun pada ketika zaman Nabi SAW memakai perkara tersebut, tapi ia merupakan kebiasaan semata-mata, maka ia tidak dinamakan sunnah yang mendapat pahala. Ia merupakan satu kebiasaan pada tempat tersebut, ataupun kita sebut sebagai uruf. Sebagai uruf. Uruf ini merupakan kebiasaan pada satu-satu tempat tersebut. Dan juga kita lihat Nabi SAW begitu juga membuang air. Nabi SAW ini buang air, sama ada buang air kecil ataupun besar, tapi Nabi SAW sebagai seorang manusia juga membuang air. Bukanlah satu sunnah kita buang air tu, tetapi sekiranya kita beradab seperti mana yang Nabi SAW ajarkan kepada kita, kita baca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith, ataupun setelah kita qada hajat kita membacakan alhamdulillahilladzi afani ba'dama, yang doa tersebut, maka itu merupakan satu yang dituntut oleh Islam, maka itu dinamakan sunnah kepada perkara yang kita lakukan tersebut. Begitu juga ada yang mengatakan tentang makan daging kambing kan.
makan daging kambing ni adakah sunnah tuan-tuan? Kita lihat satu artikel yang saya rasa boleh kita bincangkan sama-sama, adakah makan kambing itu merupakan sunnah. Kan kalau kita tengok orang makan kambing walaupun orang tu darah tinggi, kita pun kata awak ni tak ikut sunnah. Adakah perkara tersebut benar tuan-tuan? Kita lihat satu hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi da'watin farufi'a ilaihi adh-dhira' wa kanat tu'jibuhu fanahasa minha nahsatan. Hadis ini yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah undangan. Kemudian dibawakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adh-dhira'. Adh-dhira' ini merupakan satu bahagian daripada kambing, iaitu peha kambing. Dan beliau tu'jibuhu, Nabi SAW suka kepada bahagian tersebut. Fakanat fanahasa minha nahsatan. Kemudian baginda Nabi SAW menggigitnya dengan gigitan. Maksudnya Nabi SAW makan peha kambing. Maka Nabi SAW suka kepada part kambing tersebut. Jadi hadis ini kita lihat adakah ia merupakan satu sunnah, dapat pahala tak? Bahawa Nabi SAW menyukai daging kambing, bukan semua bahagian kambing. Yang ini bang perlu kita fahami apabila kita sebut bahawa Nabi suka kambing ialah peha kambing, bukan keseluruhan kambing tersebut, tetapi bahagian pehanya, dan berbeza antara menyukai daging kambing dengan menyukai bahagian peha kambing. Contohnya ialah mungkin ada orang suka ikan. Adakah dinamakan suka ikan tu keseluruhannya ataupun kepala ikan itu sahaja? Jadi dia, bila mana orang menyukai bahagian kepala ikan, belum tentu dia menyukai seluruh bahagian ikan tersebut. Kemudian ada pendapat mengenai selera. Selera ini merupakan berbeza antara satu dengan yang lain. Antara manusia dengan manusia, kita dengan sahabat-sahabat kita, keluarga kita, pasti berbeza selera. Maka itu merupakan satu fitrah yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan masing-masing. Kita ini tak sama antara satu dengan yang lain. Kita nak contohi Nabi SAW melalui perlakuan Nabi SAW, tapi kita tak mampu untuk mencontohi apa yang Allah Subhanahu Wa Taala telah jadikan pada fizikal Nabi SAW. Dalam satu hadis Nabi SAW diceritakan oleh para sahabat bahawa Nabi ini tubuh badannya tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Tapi mungkin ada sahabat kita yang mungkin sangat tinggi, ataupun mungkin ada yang pendek. Maka kita tak boleh nak ubah perkara tersebut. Itu merupakan perkara jibiliyah yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan, dan kita tak mampu untuk mengubah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan itu yang dituntut. Begitu juga Nabi SAW ini kulitnya tidak terlalu putih melepak dan tidak hitam. Nabi ini tengah-tengah. Mungkin ada sahabat kita yang warna kulitnya berbeza, maka tak boleh nak ubah perkara tersebut. Dan Nabi SAW ini dikatakan rambutnya ialah tidak terlalu lurus dan tidak terlalu keriting, tengah-tengah. Jadi kita ini masing-masing ada ciptaan yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan kepada kita, maka ini tidak termasuk dalam kita pada hari ini. Sunnah Rasulullah itu merupakan sunnah, tapi kita tak dapat nak ikut. Dan kalau nak ikut pun itu kita nak ubah ciptaan Allah, maka tak boleh. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim, mengatakan Nabi SAW menyukai peha kambing kerana mudah dimasak dan mudah untuk dihadam. Kerana itu Nabi SAW suka kepada perkara tersebut, kerana disebabkan dua perkara ini. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan riwayat daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, "Ma kana adh-dhira'u ahabba al-lahmi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, walakin kana la yajidu al-lahma illa ghibban fakana yu'ajjilu ilaihi li'annahu a'jaluha nubja." Tidaklah peha kambing disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam selain kerana beliau, baginda sallallahu alaihi wasallam, jarang mendapatkan daging, sehingga beliau ketika mendapatkannya ingin segera memakannya, kerana bahagian peha ini ialah peha ini tuan-tuan merupakan satu bahagian daging yang senang untuk dimasak berbanding tempat-tempat lain di dalam ataupun part of the kambing itulah. Jadi kerana itu Nabi SAW menyukai peha kambing tersebut. Begitu juga Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashqar, seorang ulama Jordan, saya kira, dalam bukunya Af'alur Rasulillah SAW, dalam memahami perbuatan Nabi SAW, mengatakan kita harus membezakan perkara-perkara yang disukai dan yang tidak disukai oleh Nabi SAW, dan berikut masing-masing hukumnya. Yang pertama ialah perkara disukai dan yang tidak disukai yang muncul kerana dorongan
ingin membiasakan diri agar sesuai dengan syariat, dengan menyukai apa yang diajarkan oleh syariat atau tidak menyukai yang dilarang oleh syariat. Dua perbuatan ini menunjukkan hukumnya. Contohnya ialah kambing ni tuan-tuan. Kalau sekiranya memang fitrah kita suka kat kambing, maka tak menjadi masalah. Tapi siapa yang mungkin tak lalu nak makan, maka kita tak boleh nak salahkan dia lah. Begitu juga dengan siwak tuan-tuan. Siwak yang kita lakukan pada hari ini, adakah sama dengan kita menggosok gigi? Seperti mana kita tahu betapa Nabi SAW sangat menekankan kepada pengikutnya, kepada kita bahawa untuk bersiwak, untuk membersihkan gigi sebelum kita berwuduk ataupun setelah kita berwuduk ataupun sebelum kita melaksanakan solat. Kita lihat hadis daripada Nabi SAW, laula asyqa an ala ummati la amartum bisiwak ma'a kulli salah. Kalaulah tidak menyusahkan umatku, nescaya aku akan perintahkan mereka bersiwak tiap-tiap kali ni kalau nak mulakan solat. Hadis ini menunjukkan bahawa bersiwak bukan kewajipan seperti mengambil wuduk untuk solat. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani mendatangkan pendapat daripada Al-Imam Asy-Syafi'i ketika mensyarahkan hadis ini. Laula an asyqa ala ummati la amartum bisiwak inda kulli salah. Kalaulah tak menjadi keberatan kepada umat aku, nescaya akan aku perintahkan mereka siwak tiap-tiap kali nak mulakan solat. Wa qala Asy-Syafi'i fihi dalilun ala anna as-siwaka laysa biwajib li'annahu law kana wajiban la amarahum syaqqa alaihim bihi aw lam yashqa ila al-qawli bi'adami wujubihi sara aktharu ahli al-ilm. Berkata Al-Imam Asy-Syafi'i, hadis tersebut menyatakan bahawa siwak sebelum solat tidak wajib kerana sekiranya hukumnya wajib, nescaya baginda sallallahu alaihi wasallam tetap menyuruh umatnya bersugi, sama ada menyusahkan atau tidak menyusahkan mereka. Kebanyakan ulama berpegang kepada perkara ataupun pendapat tersebut. Oleh itu bersiwak hukumnya sunat yang disukai, mustahab. Mustahab ini apabila kita baca dalam kitab-kitab fiqh merujuk kepada perkara sunat mustahab setiap kali sebelum solat fardu maupun nawafil. Seterusnya hadis tersebut menunjukkan bersiwak disunatkan sebelum solat. Maka fuqaha mazhab membahaskan waktu disunatkan bersiwak berdasarkan kalimah dalam hadis bisiwak ma'a kulli salah seperti berikut. Bila mana Nabi SAW kata sebelum solat, jadi bila masa kita nak bersiwak tuan-tuan? Maka mengikut mazhab Hanafi berpandangan bahawa sunat bersiwak setiap kali wuduk ketika mana kita berkumur-kumur. Kita nak kumur-kumur, maka kita bersiwak pada perbuatan tersebut. Manakala mazhab Maliki berpandangan bahawa bersiwak merupakan kelebihan wuduk yang dilakukan sebelum berkumur-kumur. Sebelum kumur-kumur kita siwak. Ini merupakan mazhab Maliki. Manakala mazhab Syafi'i dan Hambali sependapat, menyatakan siwak sunat yang disukai, mustahab, iaitu sebelum kumur-kumur selepas basuhan tangan. Lepas kita basuh tangan, sebelum kita nak kumur-kumur, maka kita bersiwak. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-lail yashusu fahu bisiwak. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila bangun di malam hari, baginda sallallahu alaihi wasallam menggosok mulutnya dengan siwak. Jadi ini merupakan satu anjuran siwak. Tapi yang kita nak fokus pada sesuai dengan tajuk kita pada malam ini, adakah siwak itu hanya perlu dilakukan dengan kayu arak yang merupakan satu alat sugi yang dilakukan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat perbahasannya ialah ciri-ciri alat yang sesuai bersugi adalah yang suci dan kesat. Suci dan kesat seperti kayu siwak ataupun dikenali sebagai arak. Kayu arak ini yang kayu yang kita lihatlah dijual kan, yang kata kayu sugi, itulah kayu arak. Ataupun dahan zaitun, kayu yang berbau menyegarkan, pelepah kelapa ataupun kain. Namun akar pokok arak merupakan alat sugi yang lebih afdal kerana baginda sallallahu alaihi wasallam bersugi menggunakan akar pokok arak. Ini berdasarkan riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, kuntu ajtani li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam siwakan min arak. Aku telah memotongkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam alat menggosok gigi daripada akar pokok arak. Jadi pengarang kitab Fath al-Ilah al-Maliki menyebutkan bahawa seseorang dikatakan menunaikan tuntutan siwak sekiranya menggunakan segala sesuatu yang bersifat kesat, khashinah, dengan syarat suci dan dapat menyingkirkan warna kuning gigi
sekalipun hanya secarik kain perca yang kesat. Kalau ikut kata pendapat ini ialah kalau kita dapat kain pun paling minimum kain, maka dikira sebagai bersugi. Adapun jari sendiri tidak dikira sebagai alat bersugi bagi mazhab Syafi'i yang asah. Menurut mazhab Syafi'i, kalau guna jari tak boleh, tidak dinamakan bersugi. Namun sekiranya tidak ada alat untuk bersugi, maka boleh menggunakan jari sendiri mengikut pandangan Al-Imam An-Nawawi, seperti mana dalam kitab beliau Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Justru bersugi maupun menggosok gigi menunjukkan perbuatan membersihkan gigi, dan menunjukkan perbuatan tersebut keseluruhan rongga mulut sama seperti tujuan bersiwak. Oleh demikian, memberus gigi dianggap tuntutan sunnah kerana menepati maksud bersiwak. Walau bagaimanapun, penggunaan akar pokok arak sangat digalakkan kerana Rasulullah SAW menggunakan pokok arak tersebut. Poin di sini ialah tuan-tuan, selagi mana kita berniat untuk mengamalkan seperti mana yang Nabi SAW lakukan, maka itu pun sudah mencukupi. Tujuan kita bersugi ini ialah untuk membersihkan gigi. Sekiranya digunakan ubat gigi, berus gigi, maka itu pun telah pun memadai walaupun tidak digunakan kayu arak. Tetapi sekiranya kita insist nak bersugi seperti mana yang Nabi SAW lakukan 100%, Nabi gunakan kayu arak, maka itu satu mendapat sunnah yang lebih daripada semata-mata nak menggunakan berus gigi. Begitu juga mungkin di tempat kita Malaysia ini tidak sesuai untuk dipakai ghutrah ataupun shimak tersebut, tetapi kita tetap nak mencontohi Nabi SAW, maka insya-Allah kita akan mendapat daripada keinginan kita untuk menuruti apa yang Nabi SAW lakukan. Tetapi pula kita hati-hati supaya kita tidak termasuk dalam perkara syuhrah. Syuhrah ini ialah kita dipandang pelik oleh orang. Kita lakukan satu perbuatan yang pelik, kita anggap dia sunnah tetapi bukan dia sunnah, maka itu perkara yang ditegah oleh agama, menimbulkan satu kepelikan syuhrah, maka ia satu merupakan larangan daripada Nabi SAW. Wallahu alam, saya kira sekadar itu perkongsian kita pada malam ini. Pada akhirnya, saya menyeru kepada diri saya dan juga kepada sahabat-sahabat pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, agar kita sentiasa melazimi setiap yang Nabi SAW ajar kepada kita, sama ada zikir-zikir ataupun perbuatan-perbuatan yang menepati sunnah Nabi SAW. Marilah sama-sama kita untuk menjaga sunnah tersebut, kerana mereka yang berjaya pada akhir zaman ini ialah mereka yang tetap berpegang kepada sunnah Nabi SAW. Nabi tidak tinggalkan kepada kita ini harta yang banyak ataupun binaan-binaan yang megah, tetapi Nabi SAW mengatakan, taraktu fikum amrain lan tadillu in tamassaktum bihima. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara yang sekiranya kamu berpegang kepada dua perkara tersebut, kamu tidak akan sesat. Kerana sesat ini, tuan-tuan, merupakan satu perkara yang sangat bahaya. Bukanlah Nabi SAW takutkan kepada kita ini kefakiran, tetapi Nabi SAW lebih takutkan kepada kita ini sekiranya kita ini tidak mendapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Hidayah inilah yang merupakan satu elemen yang cukup, perkara yang paling penting dalam kehidupan kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita ini tidaklah diciptakan melainkan semata-mata untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW tinggalkan kepada kita dua perkara. Yang pertama ialah Al-Quran, dan yang kedua ialah sunnah Nabi SAW. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, taatlah kamu kepada Rasulullah SAW, dan taatlah kamu kepada ulil amri di sisi kamu. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih. Berimanlah kamu kepada Allah, berimanlah kepada kamu kepada Nabi SAW dan kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi SAW. Moga-moga kita ini mampu untuk mengamalkan sunnah Nabi dan juga mendapat syafaat Nabi SAW pada hari kiamat nanti. Wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.